warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Isfikri bin Abdul Halim, nombor matrik 050731. Saya akan membentangkan pengenalan daripada tajuk isu-isu berkaitan hudud, berkaitan pelaksanaan hudud di Malaysia. Penghayatan undang-undang Islam termasuk hudud mula terselah apabila Sultan Melaka Sultan Iskandar Shah menerima Islam dan menjadikan undang-undang Islam sebagai undang-undang negeri di samping undang-undang adat. Kanun Melaka dan Kanun Laut Melaka yang digubal sekitar tahun 1444 Masihi meliputi jenayah hudud, kisas dan takzir. Kanun Melaka telah dipengaruhi beberapa buah negeri lain selepas Melaka meluaskan pemerintahannya. Pengaruhnya dapat dilihat dalam Kanun Pahang, Kanun Johor, Kanun Kedah, Perlembagaan Terengganu dan Perlembagaan Negeri Johor. Selepas tanah Melayu mencapai kemerdekaan, kuasa melibatkan undang-undang Islam diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan di bawah jadual ke-9 Senarai Negeri. Pengumbalan Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah yakni bidang kuasa jenayah 1965 pula semakin menyempitkan bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah hanya ke atas individu yang menganut agama Islam dengan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun atau denda tidak melebihi RM5,000 atau sebatan tidak melebihi 6 kali sebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tentang kedudukan hudud dalam konteks Islam. Baiklah, secara permulaan, hukuman hudud ini sebenarnya telah dijelaskan dengan terperinci oleh Al-Quran dan Hadis untuk menangani kesulitan dan masalah jenayah akibat daripada tabiat manusia yang sifat tetap. Sebagai contoh, jenayah zina. Jenayah zina ini telah muncul dalam diri manusia sepanjang zaman. Oleh itu, Islam telah mewujudkan penyelesaian yang juga bersifat tetap di mana sesuai dengan sifat manusia, manusia hukuman hudud. Sebenarnya, tetapi jenayah hudud yang dilakukan akan memberi kesan dan mudarat yang besar kepada pesalah atau pemangsa. Oleh sebab itu, Allah tidak membuka jalan penyelesaian itu hudud saja, tetapi banyak lagi penyelesaian yang mempersoalkan pencegahan. Hal ini membuktikan bahawa Islam meletakkan kesempurnaan itu dari segi akhlak. Di konsep hudud ini saya telah mengklasifikasikan menjadi 3, iaitu yang pertama pengertian hudud, yang kedua dalil, yang ketiga jenis-jenis jenayah terkandung dalam hudud. Baiklah, pengertian hudud dari segi bahasa bermaksud hudud merupakan terjamak daripada perkataan had, maksud larangan atau pertengkaran. Dari segi istilah pula, hudud ialah ukubah ataupun hukuman siap sedunia yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran serta ditetapkan oleh Nabi melalui hadis baginda. Dari segi dalil, menurut surah Al-Baqarah ayat 229, demikianlah hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa melanggar hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dari segi jenis jenayah yang terkandung dalam hudud, yang pertama zina, yang kedua menuduh orang berzina atau muqazah, yang ketiga minum arak, yang keempat mencuri, yang keempat murtad, yang kelima merompak atau menghirabah, yang keenam penderhaka atau bugat. Okey, baiklah, seterusnya bab isu-isu yang berbangkit dalam melaksanakan hudud di Malaysia. Hudud dan perlembagaan. Walaupun kita menerima prinsip ketinggian perlembagaan tidak secara harfiah meletakkan halangan penggunaan kepada penerimaan dan pemakaian prinsip agama. Perlembagaan juga tidak mempunyai peruntukan khusus yang menolak pemakaian prinsip Islam atau menghalang penggunaan prinsip undang-undang Islam yang diterima secara sejagat seperti prinsip kesaksamaan. Dengan tiadanya peruntukan yang secara harfiah menolak secara total sumber undang-undang Islam dan dengan tiadanya peruntukan berkaitan sifat sekular dan perlembagaan, maka kita boleh secara implikasi menyatakan bahawa perlembagaan tidak menolak atau menghalang penggunaan prinsip Islam yang boleh dimanfaatkan. Dengan tidak adanya deklarasi berkaitan sifat sekular negara, maka sifat ketinggian perlembagaan itu tidak semestinya menafikan kedudukan agama dan seterusnya menyatakan bahawa sifat ketinggian perlembagaan itu menjadi kekangan atau halangan dalam pelaksanaan hukum hudud. Sebagai rumusan, kita tidak boleh menganggap hudud menyalahi prinsip ketinggian perlembagaan. Pada tahun 1993, Dewan Undangan Negeri Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fizri Behari 051674. Saya akan sambung isu kesalahfahaman sebahagian golongan dalam masyarakat Malaysia tentang pelaksanaan hudud.
Pertama, mereka mungkin mendapat informasi yang tidak tepat atau mereka bersangka buruk terhadap pelaksanaan hukum hudud ini. Seterusnya, hukum hudud ini terlihat sebagai satu undang-undang yang ganas dan kejam. Hukum ini terlihat sebagai bentuk kezaliman. Seterusnya, hukum hudud ini sebenarnya adalah lebih ke arah mendidik masyarakat dan memberi iktibar kepada semua golongan agar tidak melakukan perkara yang dilarang pada masa hadapan. Ia juga tidak mudah untuk menjatuhkan sesuatu hukum kepada si tertuduh. Malah ia perlu diteliti dan perlu mematuhi beberapa syarat yang ketat. Seterusnya, hukum hudud kepada pencuri. Si pencuri perlu dipotong tangannya apabila didapati bersalah dan mengaku bersalah. Ia tidak dihukum potong tangannya setelah sahaja didapati mencuri barang yang bukan miliknya. Tertuduh akan dipastikan terlebih dahulu tujuan melakukan pencurian dan kadar nilai barang yang telah dicuri. Hukum hudud tidak terlaksana jika pencuri mencuri barang ahli keluarganya sendiri atau mencuri kerana terpaksa seperti mengalami kemiskinan. Juga tidak dihukum dengan hukuman hudud jika barangan yang dicuri itu nilainya adalah sedikit atau kecurian itu terjadi akibat kelalaian mangsa kecurian kerana meletakkan barangannya di tempat terbuka atau tidak selamat. Jika si tertuduh itu masih tidak mengaku melakukan kesalahan walaupun ia telah terbukti melakukan kesalahan, dia tetap akan dihukum, tetapi bukan dengan hukuman hudud, malah dengan hukuman takzir. Hanya tertuduh akan dihukum dengan hukuman hudud jika tertuduh itu memenuhi syarat kesalahan dan mengaku telah melakukan pencurian. Seterusnya, hukuman bunuh kepada pelaku murtad. Hukuman bunuh kepada pelaku jenayah murtad hanya akan berlaku jika niat pelaku murtad itu adalah untuk memusuhi Islam atau bertujuan mengancam keselamatan negara. Pelaku murtad sentiasa diberi peluang untuk bertaubat sebelum hukuman dijalankan. Seterusnya, hukuman sebat. Ia dilakukan mengikut etika-etika Islam, iaitu rotan yang digunakan tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Tangan perotan tidak boleh diangkat sehingga menampakkan ketiak dan tidak boleh mengangkat rotan lebih tinggi daripada kepala pesalah ketika sebat dilaksanakan. Hukuman sebat dilarang dilakukan di bahagian muka, kemaluan, rusuk dan bahagian lain yang boleh mendatangkan risiko kecederaan yang melampau. Jika berlaku kecederaan seperti luka, pesalah boleh mendapatkan pampasan. Baiklah, yang seterusnya kita akan melihat cadangan penyelesaian kepada isu tadi. Pada tahun 1993, Dewan Undangan Negeri Kelantan telah meluluskan Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah Kelantan yang mengandungi kesalahan hudud, qisas dan takzir. Mengikut kenyataan Menteri Besar Kelantan yang membentangkan Undang-Undang Berkenaan 25 November 1993, undang-undang tersebut telah disediakan oleh sebuah jawatan kuasa serta disemak oleh Jemaah Ulama Majlis Agama Islam Kelantan dan Mufti Negeri Kelantan. Beliau turut menegaskan bahawa usaha tersebut dilakukan adalah untuk memenuhi kewajipan tuntutan agama dan kegagalan mengusahakannya akan membawa kepada dosa. Pada 2 April 2014, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kelantan telah memutuskan untuk membawa private bill ke Parlimen dalam usaha mendapatkan kebenaran bagi Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang mengenai perkara yang terletak dalam bidang kuasa persekutuan seperti yang diperuntukkan oleh perkara 76A Perlembagaan Persekutuan. Pada 19 Mac 2015, Dewan Undangan Negeri DUN Kelantan telah meluluskan sebulat suara rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah 1993-2015 telah tertangguh pelaksanaannya lebih 20 tahun selepas ia diluluskan oleh DUN Kelantan pada tahun 1993. Rang undang-undang setebal 47 muka surat itu mengandungi kesalahan dan hukuman bagi 7 kesalahan hudud, iaitu mencuri, orang yang hirabah, orang yang merampas harta orang lain dan kekerasan, zina termasuk liwat, qazaf, syurb dan irtidad. Usaha Kerajaan Negeri Kelantan untuk melaksanakan rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah 1993-2015 di Kelantan ini turut disokong oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan. Kerajaan Negeri Kelantan turut berhasrat untuk membawa rang Undang-Undang Persendirian ke Parlimen bagi membolehkan Kelantan melaksanakan undang-undang berkenaan. Menerusi isu yang dibangkitkan tadi, kita boleh menggunakan teori pencegahan menurut Islam. Islam telah menengahkan
undang-undang jenayah yang berkonsepkan mendidik menerusi teori pencegahan. Ini kerana teori pencegahan adalah dasar utama dalam semua hukum Islam. Teori pencegahan ini boleh dikategorikan sebagai dua. Yang pertama, pencegahan yang bersifat khusus, dan yang kedua, pencegahan yang bersifat am. Sasaran kaedah pencegahan ini secara khususnya untuk pesalah dan secara langsung, secara umum boleh diambil iktibar oleh masyarakat awam. Jadi jika dilihat kepada hukum-hukum Islam ini, terutama hukum hudud, semuanya bertujuan untuk mencegah masyarakat daripada sebarang bentuk jenayah. Dan seterusnya, pendedahan masyarakat tentang hudud melalui media massa. Sekarang ni sekarang masyarakat banyak mengambil maklumat di media tentang jenis hukuman yang dilakukan di negara-negara luar. Kita dapat pelbagai tulisan di laman internet memperlekeh dan memburuk-burukkan hukuman hudud di media sosial. Segelintir kumpulan yang mengambil kesempatan dalam usahanya untuk mencalarkan imej Islam dengan mengatakan hukuman syariat yang ingin dilaksanakan dipenuhi dengan unsur kekejaman dan tidak berperi kemanusiaan. Undang-undang jenayah Islam tidak dapat dipisahkan daripada konsep menyeru pada kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar. Baiklah, hudud dari perspektif dakwah. Pelaksanaan undang-undang Islam itu perlulah dilakukan dengan amanah dan terperinci agar hak-hak asasi dan keadilan orang Islam itu sendiri dapat dibela dan kerosakan dapat dielakkan. Autoriti agama juga diperlukan bagi melaksanakan undang-undang syariah di Malaysia dan bukan sekadar menjalankan kerja-kerja dakwah berbentuk ceramah dan seminar semata-mata. Refleksi dari kajian ini adalah pelaksanaan hukum syariah hudud di sesebuah negara memberi impak yang besar terhadap perlakuan rakyat di sesebuah negara. Ia juga dapat menjadi iktibar bagi masyarakat dan mencegah perkara yang sama dilakukan oleh pesalah yang dihukum. Masyarakat perlu mendapatkan info dan maklumat yang tepat tentang hukum hudud daripada bahan yang tepat dan dipercayai. Sekian daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.